Dua baru musyahadah, yang ketiga muraqabah. Jadi kita ambil yang tiga muraqabah ni, tadi saya kata tiga kan, dia mula daripada musyahadah. Nak dapat musyahadah kena mujahadah lah, mujahadah tak masuk. Nah, kita kata musyahadah, dia kena apa? Mujahadah, berjihad, ya. Jadi berjihad ni sisi umum lah, nak dapat semua kena jihad. Jadi dia mula tingkatan makam yang pertama sekali musyahadah, makam yang kedua muraqabah, makam yang ketiga, ya, yang ketiga ni makam mukasyafah. Terbuka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihil alwan. Ar-Rahmanir Rahim ibadihi fil quburi bi rawhi wa rayhan. Malik yaumiddin yahkumu 'ala bi 'abdihi bil 'adli wal ihsan. Iyyaka na'budu wa nuqsuka bil ibadati fi kulli waqtin wa awan. Wa iyyaka nasta'inu 'ala al-a'da'i wan nafsi wasyaitan. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqamati wal iman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin min ahlil kufri wat tughyan. Amin ijabatan lidu'ai wa syukran lil malikid dayyan. Allahumma salli wa barik 'abdika wa rasulika nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sidqul wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alaihi wa alihi wa ashabihi wa man kullama da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhur, insyaallah kita lanjut pada kalam hikmah yang ke-8 pada muka surat 42. Kalam yang baru insyaallah, yakni terbuka jalan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan jalan-jalan ma'rifahnya kepada kita insyaAllah. Apabila seseorang hamba Allah telah dibukakan jalan untuk mengetahui Allah, Allah buka jalan, bukan kita boleh sendiri, ya. Tidak ada kekuatan bagi kita, tidak ada kemampuan bagi kita, tidak ada kaedah, kaifiat bagi kita untuk membuka mata hati kita sendiri, tak boleh, melainkan dibuka oleh Allah. Bila Allah buka mata hati kita, nampaklah, ya, nampaklah kebesaran, kemuliaan, keagungan, kewujudan, kehakikian Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam. Maka kita akan nampak kesempurnaan Allah, dan kita akan nampak kekerdilan dan kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita sendiri. Maka itu kata musannif, apabila hamba Allah telah dibukakan jalan untuk mengetahui Allah, maka apakah sesuatu yang harus dihadapinya sebagai akidah dan pegangan? Macam mana keadaan kita nanti apabila Allah telah bukakan mata hati kita, telah buka jalan-jalan ma'rifah kepada kita, telah buka jalan-jalan hidayah ketuhanan kepada kita? Al-Imam Ibn Athaillah As-Skandari telah merumuskan tentang hal ini dalam kalam hikmahnya yang ke-8 sebagai berikut: idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arufa huwa muriduhu 'alaik wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu 'alaik. Apabila Allah telah membukakan bagi anda jalan untuk mengenalnya, idza fatahalaka wijhah minat ta'aruf, yakni maka jangan pada jalan-jalan mengenalnya itu, maka janganlah, fala
fala tubali ma'aha, janganlah anda ambil peduli tentang sedikitnya amalanmu. Masa itu apabila Allah telah membukakan mata hati kita, telah bukakan jalan-jalan ma'rifah kepada kita, iaitu jalan mengenal Allah dengan sempurna, ketika itu kita akan nampaklah serba kekurangan kita, termasuk kurangnya amalan kita. Sekarang kita tak nampak, kita nampak amalan kita banyak. Kita sudah sembahyang 5 kali, 5 fardu sehari semalam, sudah tunaikan sunat-sunat ratibahnya, yang rawatibnya, yang 22, sudah laksanakan yang nafilahnya, 8 dengan duhanya, 8 dengan tahajudnya, ya, 11 dengan witirnya, termasuk dengan sunat-sunat wudu'nya, termasuk sunat-sunat tahiyatnya, termasuklah sunat-sunat hajatnya, termasuk sunat-sunat awabinnya. Ini tidak memberi erti apabila kita sudah dibuka pintu Allah untuk mengenal Allah, dapat melihat jalan-jalan makrifah kepada Allah. Akan nampak kekurangan. Kalau kita tak buka, Allah tak buka mata hati itu kepada kita, maka kita akan nampak kita banyak sekali beramal. Padat amalan aku ini, ya, dan kita terbayanglah kita sebagai ahli syurga mungkin. Payah, tuan-tuan. Ini dia. Kalau kita nampak kebesaran Allah, kita akan nampak kekerdilan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, amalan-amalan kita tidak ketara mana. Inilah antara yang disebut oleh musannif, kita akan merasainya. Tapi kita kena harungilah jalan-jalan untuk mendapat makrifah kepada Allah itu. Ada jalan-jalan yang kita kena lakukan, usaha-usaha batin yang kita kena buat, kegiatan-kegiatan zikir yang mesti kita padat. Kesemuanya ini akan baru membuka jalan kepada makrifah kepada Allah. Baik. Tidakkah anda ketahui bahawa memperkenalkan itu adalah pemberian Allah atas anda? Jadi macam kita sebut di awal tadi, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buka mata hati kita, Allah yang buka jalan-jalan makrifah kepadanya, bukan kita. Ya, sedangkan amal-amal yang anda kerjakan, anda berikan amal-amal itu untuk Allah, dan di manakah fungsi pemberian anda kepada Allah apabila dibandingkan pada apa yang didatangkan Allah atas anda? Boleh, ya? Seperti kita melihat nikmat dalam sebutan, dalam zikir yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Tuhan kata, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kiranya kalau hendak menghitung akan nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Kalau kita kenal nikmat, dapat menilai nikmat, dapat menghayati nikmat, kita akan nampak bahawa kita tidak ada jalan untuk mensyukuri Allah. Tapi orang tak nampak nikmat, dia nampak diri dia nampak semua itu daripadanya, maka dia akan nampak Allah itu kecil. Allah tidak ada nilai sekali, ataupun sekurang-kurangnya tidak dinilaikan Allah juga sebenar-benar nilai. Allahu Akbar, tak jadi besar. Allahu Akbar, kita tak capai lagi Allah tu maha besar, sebab kita tak nampak, ya, jalan-jalan makrifah kepada Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kewujudan Allah, kemurahan Allah, kerahiman Allah, maghfirahnya Allah, dekatnya Allah, sayangnya Allah dengan kita, kita tak nampak. Jadi itu artinya satu di antara ayat yang selalu kita dengar, ya. Kiranya kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Begitu. Jadi kalam hikmah ini mengandung pengertian yang dalam sekali tentang tujuan kita selaku hamba Allah dalam perjalanan kepada Allah dengan mengerjakan amal ibadah sebagai yang dikehendaki dalam ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Untuk menjelaskan kalam hikmah ini ada sebagai berikut. Pertama, hamba-hamba Allah yang mengerjakan amal ibadah dengan sebanyak mungkin. Kita dengar ulama-ulama kita, wali-wali Allah, hamba-hamba Allah, para salafus salih, bagaimana mereka beramal. Ya, salatnya paling banyak. Salat sunat mereka padat. Salat sunat mutlak mereka tidak begitu, maknanya tidak begitu kita nampak bagi kita sesuatu yang ada upaya untuk kita buat. Ya, sebanding mereka ataupun menurut cara mereka, ya. Seumpama kita sebut tadi, ambil contoh yang paling pernah dekat dengan kita sekali, baginda Rasulullah SAW lah.
Itulah sebagai rule modul kita yang kita ikut, ya. Baginda besar Nabi SAW kalau bersembahyang, maknanya katanya Aisyah, bila kita lihat Rasulullah bersembahyang tu, dia kata macam satu batang kayu yang tegak berdiri, yang tak nampak akan tumbang, ya. Nabi berdiri itu punya padat. Inilah alasan inilah Al-Imam Syafi'i meletakkan dalam sembahyang ni, apabila kita bergerak yang tidak pada tempat, bergerak berturut-turut 3 kali, batal sembahyang. Mazhab lain tak, mazhab 3 mazhab lagi boleh bergerak, ya, dengan begitu bebas, tidak diambil kira sangat. Dan mazhab Syafi'i, kalau kita berdiri sembahyang tu, kita kena berdiri betul, jangan bergerak sampai 3 kali gerak. Kalau nak gerak lah, tidak sampai 3 kali gerak, ya. Kita nak ganggu, kita nak pegang kadai kita, kan ada sebab apa benda kehinggap, dia tak boleh. Dia tak boleh. Nah, 1 2, ya, turut-turut tu, ya. Angkat tu 1 dah, 2 3, nampak tak? Batal. Dia kena macam robot. Tu dah, nampak dah. Ataupun 1 jari je, 1 jari je, tak boleh turun. Itu dia punya kaedah mengikut mazhab Syafi'i, begitu teliti. Kenapa Rasulullah berdiri? Dia kata, Aisyah kata Rasulullah berdiri, melihat sembahyang qiyam Rasulullah seolah-olah macam satu batang kayu yang tidak bergerak langsung, yang tidak nampak akan tumbang. Padat, tetap istiqamah, masya-Allah. Kerana dia sedang menghadap yang maha besar. Itulah yang kita nak faham, macam tu, ya. Jadi pendek kata, begitu khusyuknya Rasulullah SAW berdiri, dan berdiri Nabi pun lama, ya. Nabi akan baca surah-surah yang panjang. Ini sembahyang sunat Nabi, bukan sembahyang fardu. Sembahyang sunat, sembahyang fardu Nabi jadi imam, bawa dengan jamaah, Nabi akan imbangkan, ya, mengikut surah, ketentuan masa, keadaan jamaah. Itu Nabi ambil kira semua tu, ya. Jadi surah-surah Nabi itu dia berpadanan dengan keadaan berjamaah pada masa itu, keadaan suasana ketika itu, dalam keadaan mana keadaan berada ketika itu, di tempat mana, semuanya mengambil kira. Itu Rasulullah, itu lain, ya. Tapi sedangkan kita tak macam tu, kita borong sama aja, kita tak banyak modal, kita berdiri sama, tak ada nampak perbezaan, ya. Subuh, waktu-waktu subuh imam-imam ni digalakkan baca surah-surah yang panjang, ya. Tapi hari ni kita ambil kira jamaah nak pergi kerja, nak cepat nak pergi kerja. Kalau kita buat panjang-panjang, orang tak selesai yang jamaah, masjid akan jadi kosong. Kita ambil kira keduniaan, nampak, ya? Kita kira keduniaan, urusan keduniaan, sebab-sebab keduniaan, kita meninggalkan dia punya fadilah, kelebihan, dan munajat kita kepada Allah pun jadi ringan, ya. Ini tak kena, ya, tak betul lah, ya. Begitulah. Jadi makanya kita kena ambil kira, kita berdiri depan Allah dengan penuh tanggungjawab, khusyuk, munajat. Dia kata tadi ni, wa qumu lillahi qanitin, berdiri kepada Allah dengan qanitin. Qanitin maknanya tegak, mantap, dan dalam keadaan yang begitu khusyuk. Dan kalau boleh kita tidak mau berpisah, melainkan kalau Allah kata sudah, kena tunggu sampai Tuhan kita sudah, baru kita kena berhenti sampai tahap itu, ya. Hamba-hamba Allah yang sebut tadi ini, yang kita faham, mengerjakan amal ibadah dengan sebanyak mungkin, tujuannya agar sampai kepada Allah dengan perasaan sepenuh hati dan perasaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tekun dan sabar mengerjakan amal ibadah, lama kelamaan insya-Allah pintu hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal ma'rifah kepadanya. Istiqamah paling penting dalam ibadat seorang hamba sebagai seorang abdi. Yang paling banyak sekali kita kena lakukan adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang pertama sekali kena ada sifat malu. Itu yang paling penting. Saya ambil sikit daripada intisari, ya, Asy-Syaikh dalam kitab Syu'abul Iman, Asy-Syaikh Al-Mahquq Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantin, dalam kitab dia disebut di sini, ya, satu hadis daripada Nabi
Waqala faqulna ya Nabi Allah inna nastahyi, sebab Nabi kata kepada sahabat dia, qala Nabi al-haya'u minal iman. Tuan-tuan duk dengar banyak kali dah hadis ni, ya. Malu adalah sebahagian daripada iman. Nak tengok malu, kita kena malu dulu. Sebab tu semua cabang-cabang iman yang 69 kena ada malu, dan penutup dengan malu, jadi 70. Nampak tak? Cabang iman ada 69, tiap-tiap cabang iman tu ada malu, kena masuk malu, ya, kena masuk malu. Betul tak? Jadi bila ada malu, dan malu yang hakiki akhir sekali yang ke-70 pun malu, menghadap Allah dengan malu, ya. Jadi maka itu kata Nabi, ruwiya an Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malulah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Qala faqulna ya Nabi Allah inna nastahyi. Maka Ibnu Mas'ud kata, lalu kami pun berkata, wahai Nabi Allah, semuanya kami mempunyai rasa malu. Kami dah punya rasa malu dah, ya. Qala laisa dzalika walakin min istahya min Allah haqqal haya' falyahfaz ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal farja wal yadaini wal rijlaini wal yadhkuril mauta. Itu kata Nabi. Bukan malu yang kamu faham ni. Kita malu hari ini, malu ya, malu orang nampak aurat kita, malu orang nampak aib kita, malu orang nampak kecacatan kita, orang ada dalam muka gambar ada penyakit kan, bubuh sikit bedak ke apa, bagi tutup supaya tak nampak, malu orang nampak cacat. Nampak malu tu tak pakai. Malu tu tak mau. Malu tu untuk sama-sama kita jalanlah, ya. Itu tidak memberi apa-apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu kata Nabi, yakni al-haya falyahfaz ar-ra's. Tetapi yang kata malu kepada Allah dengan benar, maka hendaklah ia menjaga kepalanya. Kepalanya dan pada seluruh kepala. Apa yang dalam kepala tu kita kena malu. Artinya ingatan. Kadang kita duduk tu banyak duk ingat macam-macam je lah, ya. Ingat urusan, kadang-kadang sampai urusan yang begitu aib, urusan yang rendah, urusan syahwat, ya. Ingat dalam kepala. Itu kita sebut tadi. Ini hendaklah kita pelihara betul-betul, dan jangan ada sebarang lintasan dalam kepala kita atau ingatan dalam kepala kita tertumpu kepada perkara-perkara yang keji, yang hina, yang rendah, ya. Itu artinya. Jadi pendek kata itu yang dikenaki dengan malu dalam kepala. Begitu juga kata Nabi, wa ma hawa. Itu dia. Wa ma hawa, apa-apa dalam kepala kamu. Jadi hawa tu datang daripada kepala. Kita ada 6 anasir kita sebut, ya, iaitu pertama akal, kedua jantung, ketiga nafsu, keempat hawa, kelima syahwat, yang keenam ruh bagi seluruh badan kita, ya. Jadi makna kata apa yang dalam kepala kita, wal batna, apa dalam perut. Dalam perut kita, sesuatu yang ada dalam perut kita, wa'ala, wa'ala farja, apa yang ada kemaluan kita, wal yadain, rijlain, kedua tangan kita, kedua kaki kita, wal yadhkuril maut, dan ingat kepada mati, dan wal bila, apa yang akan berlaku sesudah mati, yakni kerosakan mati. Jadi fahamnya malu di sini mengikut apa yang ditekan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, malu kepala kita, apa dalam kepala, malu apa dalam perut kita, yang kita makan kita kena malu, ya. Banyak mana kita makan, apa yang kita makan, unsur-unsur yang boleh mengubah jiwa kita, yang berkesan kepada jiwa kita, itu adalah urusan perut yang kita kena jaga. Jadi maka itu juga apa yang ada di kemaluan kita, masya-Allah, lagi kita kena jaga. Malu pada tangan kaki kita, nak bekerja, kaki nak berjalan pergi mana, ini semua kita kena malu, dan mengingatkan kepada mati. 24 hours, 24 jam kita mesti ingat kepada mati. Maknanya aku boleh mati bila-bila masa. Maka bila kita ingat mati, baru kita akan ingat apa nak kena aku bawa, apa nak kena aku sedia, apa yang perlu bakal dibawa nanti, dan bekal untuk dibawa ke alam yang bukan alam yang seperti sekarang, amalan kita alam yang begitu kekal abadi selama-lamanya. Itu paling penting kita kena ingat, ya. Baik. Kemudian kata lagi Nabi,
Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa athara al-akhirah 'ala al-ula. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah meninggalkan sebarang bentuk kegemerlapan kehidupan dunia, tarikan. Bukan tinggal dunia, kita nak tinggal, macam mana kita tak mati lagi? Segala tarikan, kemanisan, kehijauan dia, ya, keasyikan dia, kemasukan dia, jauhi tipu daya dia, jauhi daripada tipu daya, dan juga apa-apa yang boleh tipu daya dunia itu sekali, maka itulah artinya orang itu akan dapat akhirat. Kemudian kata Nabi lagi, ya, faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Itu dia. Maka barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguhnya ia malu kepada Allah dengan malu yang sebenar. Itu dia. Beliau faham, ya, malu ni, ya. Jadi kalau kita buat khulasah apa yang disebut sebagai malu ni, itu kita kena faham. Malu, kita ambil kesimpulan untuk mudah tuan-tuan dan puan-puan faham. Pertama sekali, malu apa dalam pemikiran kita, bentuk pemikiran kita, corak pemikiran kita, jalan pemikiran kita, patut kita kena malu, kena jaga yang tu, ya. Orang yang berakal fikir apa? Yang kata Nabi dah bagi tip, Nabi bagi satu tip. Orang yang berakal ni, dia akan sediakan bekal untuk menghadapi kematian, betul tak? Dan apa yang dihadapi sesudah kematian. Ini orang yang berakal, kata Nabi, ya. Maka dia akan ada dana nafsahu, dana dirinya sendiri adalah iman, ketakwaan, dan juga amalan-amalan yang salih. Itu saja, ya. Jadi kita ambil kira sebagai tidaknya kata Allah dalam Quran sendiri, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, dia ada 4. Masa dunia kehidupan ini adalah memang rugi sebab dia tak kekal. Rugi, dia tak pernah jamin keabadian kita, ketenangan kita. Rugi kerana dia tidak menampung kita dengan sesuatu yang betul. Dia banyak menipu kita dunia ni, kan, ya. Dalam sihat-sihat bagi jadi sakit, dalam senang-senang jadi susah, betul tak? Dalam tenang-tenang, aman-aman jadi ribut, balak. Ini dunia, tak pernah janji yang baik kepada kita dan tidak pernah setia kepada penghuninya. Justru itu kata Allah yang kita rugi itulah. Maka illal ladzina amanu, nombor 1, iman paling penting. Jadi untung, hidup tu untung. 60 years, 70 years, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun kita hidup, untung. Umur kita tu bertuah kerana kita beriman, diisi dengan iman. Bila ada iman, amalan-amalan kita buat diambil kira, layak diberi pahala, betul tak? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalus soleh. Semua amal-amal yang bawa kepada islah, kebaikan, kedamaian, ketenangan, itu amalan soleh. Apa-apa amalan yang membawa kepada ketenangan, yang boleh bawa kepada ketenangan, yang membawa kepada islah, kedamaian, dan membawa kepada keafiatan jiwa, itu amal soleh. Boleh. Kalau dosa lah, dosa dibawa sesuatu yang amat mengerikan, yang menakutkan, yang mengancam, yang menyedihkan, yang menghilangkan ketenangan, yang banyak kita menjadi sandaran-sandaran kepada makhluk. Ini dosa. Tapi kalau kita amal soleh, bila kita amal soleh ni, dia wajah dia 3. Apa-apa amalan soleh khususan. Sebab tu kita ada amalan soleh yang khusus, sembahyang, puasa, zakat. Ini amalan khusus, itu daripada Allah. Tapi amalan umum ni, semua amalan, berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada binatang, ya, berlaku santun kepada seluruh kehidupan, ya, sentiasa mesra dengan alam ini, ya, itu kita sebut sebagai suatu yang dijamin. Itu sebut pertama sekali, dia mestilah tenang. Amalan kita buat apa pun dia kena tenang. Kalau bukan tenang, itu bukan amalan, bohong, ya. Sebab tu kita tak macam orang kafir, kan. Kalau nak ibadat pun kena bubuh colok, kena bakar, kena main dengan api, ya. Kemudian dengan mercun, dengan apa semua bising, ya. Ini bukan amalan, sesuatu yang tidak bawa ketenangan. Kita mesti dengan tenang di tempat yang tertutup, di tempat yang begitu suci dan sepi, di mana tempat itu mesti jaga dia punya profil dia tadi ini kudus, jangan masuk unsur-unsur yang lain daripada unsur-unsur ketuhanan dalamnya. Sifat-sifat kemanusiaan kita mesti jelas dalam urusan-urusan ibadat. Itu yang pertama. Kedua, amalan itu mestilah amalan yang membawa islah, kedamaian. Sentiasa bawa kedamaian.
ya, dalam semua keadaan. Sebab itu kita disuruh bersembahyang jemaah, disembahyang rapat-rapat, perlu ke masjid, ya. Jangan kita asing-asing atau menyisihkan diri pada masyarakat. Ini urusan yang bawa kepada kedamaian. Yang ketiga, ibadat yang kita buat tadi ini mestilah memberikan manfaat kepada akhirat. Mesti ada manfaat kepada akhirat, dan dia merupakan sebagai sesuatu yang menjamin kepada ketakwaan. Itu dia kata amalan soleh. Seorang doktor yang sampai kepada dia tackle penyakit, maknanya kata melihat merawat pesakit-pesakit dia tadi ini, mesti ada 3 keadaan tadi. Pertama, dia rawat pesakit-pesakit itu dalam keadaan di mana dia benar-benar melakukan dengan tenang. Nampak tak? Semua penyakit kita rawat dengan penuh ketenangan. Kalau orang Islam jumpa pesakit tu, bismillahirrahmanirrahim, nak pegang pesakit, nak minta izin dulu, ya. Kemudian macam tu juga dia perlukan kedamaian, islah. Tak perlu kita bawa kepada jalan-jalan yang boleh membawa kepada mudaratan. Contohlah, itu kita ambil kira. Jadi makanya amalan soleh paling penting, iman, amalan soleh ketiga, wa tawasau bil haq. Perlu sentiasa dalam kehidupan ini membawa perkara-perkara yang hak. Urusan kehidupan, dan urusan kehidupan ini banyaklah kita lihat, ya. Urusan perdagangan, pertanian, ya, peternakan, urusan perindustrian, itu masuk dalam urusan-urusan kehidupan. Betul? Urusan kehidupan ini dia mestilah disusuli dengan penuh hak, mesti bawa dengan benar. Orang berniaga dengan betul. Barangan-barangannya betul, halal, bersih, suci, akad ijab kabulnya bersih, ya. Begitu, janjinya mesti bersih, amanahnya mesti bersih, ya. Itu yang tadi ini Rasulullah SAW pernah menyebut ada 3 perkara, dia kata, yang kalau kamu lakukan boleh buatlah. Saya sendiri pun tak mampu nak buat tu, tapi kita kena usaha buat. Mesti ada niat, azam, buat. Kalau kita nak pergi sekarang ni, ya, aku nak pergi satu tempat, jarak dia 5 km. Kita kena berjalan lah. Kita cuba berjalan. Bukan jangan berjalan tu, dengar 5 km jangan pergi, jauh. Tak betul. Kita kena mengorak langkah dulu, ya. Tempat tu ada pengajian, aku nak pergi tempat tu kerana ada pengajian, aku nak pergi mengaji tempat tu, jarak dia 5 km. Contoh, 5 km jauh, aku bukan ada kenderaan, nak berjalan tu pun jauh. Kita baca yang tu tak boleh. Dalam Islam, dalam amal, dalam ibadah, soal ketuhanan tak boleh, ya. Sebab itu kata Rasulullah, sebaik-baik amalan yang bawa ketakwaan, amalan yang boleh memberatkan, yang terasa berat bagi kamu. Bukan berat amalan tu, berat bagi kamu, ya. Amalan semua mana ada berat? Amalan Islam ni semua ringan. Betul tak? Mana ada yang berat? Semuanya ringan belaka. Kalau cek balik rukun Islam yang 5 perkara ni, tidak ada yang berat bagi kita, ya. Semuanya ada, semuanya ringan belaka, kecuali orang-orang yang tak faham, yang tidak ada ilmu, inilah rasa berat. Jadi kalau kita nak pergi tempat tu 5 km, walaupun kita ada kenderaan, yang penting kita kena bergerak. Bila kita bergerak, takkan mana boleh sampai, ya. Kalau kita boleh sampai separuh, tak boleh pergi dah, itu lain bab. Tak upayalah, aku boleh sampai dekat ni saja. Yang penting mula bergerak, ya. Konfusi, ya, filosof Cina, seorang filosof Tiongkok, ya. Dia kata apa? Perjalanan jarak 1000 tahun, 1000 perjalanan 1000 langkah, langkah yang pertama tu penting. Nampak? Perjalanan 1000 langkah, langkah yang pertama, first step tu sangat penting, dia kata. Dia akan mengorak langkah sehingga kamu akan sampai. Nampak tak? Maka begitulah kalau kita lihat amalan-amalan ni, kata Rasulullah SAW, pertama sekali, orang yang bila diberi amanah, dia jaga amanah dia sampai selesai, ya. Aku lantik kamu menjadi apa? Contoh, ya, menjadi seorang ini berbagai tugas. Kita jalan tugas kita, jawatan kita dengan sepenuh-penuhnya, dengan penuh tanggungjawab, mengingat kepada amanah dibagi. Ini pertama, ya. Orang ni dia akan diberikan oleh Allah paling-paling utama punya nikmat, dia disuruh pilih bidadari, bukan bagi bidadari, pilih bidadari. Itu dia, itu yang pertama, Allah bagi dia pilih. Mana bidadari ni? Tengok kalau ada, saya boleh sebut kepada tuan-tuan lah, baca hadis saja kan. Ya, kalau kita mengambil kira, itu yang pertama lah. Yang kedua, kata Nabi, ya,
orang yang dapat memberikan keampunan, kemaafan kepada orang yang membunuh keluarga dia. Katalah bapa dia kena bunuh, dia boleh beri maaf kepada si pembunuh itu dengan membayar diah. Bayar diah ni maknanya 100 ekor unta lah. Aku maafkan kamu, aku tidak ambil bela hukum qisas atas kamu, tapi kamu bayar diah lah 100 ekor unta. Seorang dah mati sudah, dengan 2 orang mati. Nampak tak? Betul tak? Dia pakai macam tu. Seorang dah mati, dah kamu bunuh. Ni aku pula bunuh kamu lagi seorang, ni 2 orang boleh mati. Ya, cuba elakkan. Jadi yang dah bunuh tu tak apalah bunuh, jangan bagi dia mati, tapi kita bagi dia hukum, kamu bayar dia 100 ekor unta. Boleh tak? Itu yang pertama kan. Ya. Kemudian satu orang lagi, kata Nabi SAW, tiap kali lepas sembahyang, yang ni yang saya tak buat ni, tiap-tiap kali lepas sembahyang baca qul Allah 11 kali. Tiap-tiap sembahyang, jangan miss. 5 waktu lah, fardu 5 waktu. Maknanya sehari 5 kali, tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu tu kita baca qul Allah 11 kali. Ini siapa buat ni? Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, idola Wahabi. Idola Wahabi, ulama Wahabi tu. Wahabi ikut dia lah. Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, itu punya ajakan, dia sendiri yang buat ni. Dia amal begini, tiap-tiap sembahyang 5 waktu, kalau dia jadi imam 11 kali qul Allah. Tu dia. Belum lain lagi tu. Qul Allah saya 11 kali. Dia tak pernah miss 11 kali. Kalau kamu boleh buat 3 perkara ni kata Nabi, maka di akhirat besok, bukan kata dia bagi bidadari, kamu boleh pilih bidadari mana kamu mau. Tu dia. Boleh pilih terus. Bila dah pilih bidadari, makna kita dah masuk syurga lah. Betul tak? Makna kita dah masuk syurga lah. Itu kenyataan. 3 lah daripada hadis Nabi SAW yang kita ambil kira sebagai tip lah. Ya. Jadi kita akan ingat 11 kali. Nak buat 11 kali ni mungkin sibuk, kata tak masa. Buat 3 kali. Boleh tak? Yang kata tadi ni, nak langkah 1000 langkah, dia boleh takak 10 langkah saja. Jadilah. Yang penting kita buat. Bukan kira mesti banyak mana kita nak buat. Betul tak? Ya. Kalau nak kira 11 kali, aku boleh buat 3 kali. Jadilah. Aku boleh buat dekat sekali. Jadilah. Yang ni tidak sekali-kali macam mana? Tak betul lah. Itu kita nak ambil faham tuan-tuan yang boleh kita sebab. Yang pertama sekali. Jadi yang kata amal soleh, dan yang keempat, dan tafsir ayat wal asri itu, wa tawassaw bis sabr. Sebab kita nak buat amalan, nak mentahir kesyukuran, kena ada sabar. Ya, kita nak suruh orang sembahyang, mari kita hadir ramai-ramai sembahyang jamaah subuh di masjid kita. Ayo, marilah kita, dulu ada seluruh kan pejabat agama anjurkan. Ya, anjurkan supaya kita panggil orang sembahyang subuh jamaah. Bagus, satu ketika dulu pejabat agama ada syur kan ya. Tiap-tiap masjid buat satu seruan kepada ahli qaryah datang sembahyang jamaah subuh. Betul tak? Kemudian terhenti lah. Kita lah kena perpanjangkan pula. Ya kan? Takkan pejabat agama nak habaq tiap minggu. Kita lah kena faham. Dia dah bagi tahu kat kita tip tu bagus, kita buatlah. Ya. Jalan tiap-tiap individu cuba pesan kawan kita, mai sembahyang subuh besok pagi, mai sembahyang subuh jemaah. Dekat tu dia nak kata apa, biar pergi kat dia lah. Mulut dia kan, tak dikira lah. Bukan dia nak tampak kita, nak sepak kita kan. Itu dia. Kalau dia sepak kita elak lah, tu saja. Nah itu kan, bukan dah susah mana pun kan. Jangan pukul dia balik. Jadi pendek kata, kita kena lakukanlah kegiatan itu. Contoh, nak bangun subuh tu kena sabarlah. Subuh tu satu ibadat yang tinggi dalam sifat kesyukuran seorang hamba. Subuh tu, sembahyang subuh ni tuan-tuan, dengar baiklah, ada satu ibadat kesyukuran yang paling tinggi. Yang kita syukur kepada Allah tu, syukur yang paling tinggi ni sembahyang subuh lah. Nampak tak? Ya. Jadi bila kita tadi sembahyang subuh, kita nak lakukan sembahyang subuh, subuh tu adalah satu ibadat syukur yang paling tinggi. Banyak cabaran, betul tak? Pertama nak kena pecah syahwat. Syahwat tidur paling tinggi dalam semua syahwat. Syahwat makan pun kurang tau. Syahwat tidur tu penting. Betul tak? Ya. Kalau dah lapar ni tak tahu buat apa. Kalau dah tidur mengantuk ni, hang hidang apa pun nanti aku tidur sat aku makan. Nampak tak?
nak kena tidur dulu. Nak makan pun tak selera. Betul tak? Ya. Itu penting dia. Sebab kalau dah makan banyak pun kita akan tidur balik. Nampak tak? Tengok lebih kurang lah. Tidur juga. Maka tu tidur ni adalah syahwat yang paling tinggi pula. Kita nak pecah syahwat tu kena sabar tau. Nak tolak bantai, tolak selimut. Nampak ya? Bukan senang. Selimut dengan bantai tu bukan berat mana. Tapi kena tolak. Nak tolak dia tu kena sabar. Betul? Dalam keadaan suasana sejuk, gelap, kita nak berjalan ke masjid. Kalau orang rumah jauh, ya Allah, lagi cabaran. Ya, awal-awal dia kata jauh, hang duduk dekat-dekat, orang dekat-dekat buat sudahlah, hang buat di rumah. Nampak? Orang dekat-dekat masjid buatlah, hang tak payahlah, hang jauh. Tengok, iblis kata. Nah, tak gitu ke? Dan gelap-gelap hampir mudarat macam mana? Kalau jadi mudarat apa-apa, dia buat mudarat pula. Kita ada kata, min syarri ma khalaq, kejahatan semua daripada Tuhan. Allah yang nak bagi. Ad-darun nafi' Allah, yang memberi mudarat, beri manfaat Allah. Bukan makhluk. Dah tentu kata memang kita nak kena, saya elak ke mana. Ya? Hang duduk dalam rumah tertutup rapat pun kena. Nampak tak? Ya? Macam saya pernah cerita kan, budak naik motor. Ya? Pagi petang siang malam dia punya naik motor ni, orang duk sumpah pagi petang siang malam. Bila orang ni nak mati, budak ni nak mati ya. Ya? Bagi susah orang nak takut. Kita yang bawa kereta pun takut. Orang naik motor sama-sama motor pun takut. Ya? Dia punya bawa motor tu orang takut masa saya duduk kerja tu. Tak mati dia pun. Tak mati. Mati dalam mana? Dalam kedai kopi. Dia park motor, dia masuk kedai kopi, dia minum kopi, dia makan roti canai, kereta mai cari dia dalam kedai. Nampak tak? Tengah duduk makan roti, kereta masuk langgam kedai tu, masuk dengan dia sekali. Mati dalam kedai. Nampak? Orang menangis. Banyak. Orang-orang India, orang Cina yang kenal dia menangis. Nampak? Dengar cerita tu. Ya? Kalau dia mati kerana motor, dia pergi berkotor, orang dia sumpah dia saja. Tapi dia tengah duduk makan pagi, ya, berhenti saat dia ni dispatch boy, dispatch hantar surat, hantar tu kerja dia. Masuk dalam kedai, park motor, makan apa biasa, kereta mai cari dia. Nampak tu mana sampai orang cakap tu, sampai ingat, saya boleh ingat hari ni kisah tu ya. Dia punya tadi ni, ini kita nak kata tadi, kita nak takut apa? Segala bentuk kemudaratan, manfaat tangan Allah. Ya, Allah dah tentu hang nak mati begini, mati. Ya, itu dia. Tempat yang paling banyak mati apa? Kati. Tapi kita tidur ya, dia. Patut mau tidur, mau takut yang tidur dia kata, aku tak mau tidur. Bukan? Kebanyakan kematian ni, majoriti kematian mati di mana tuan-tuan? Kati lah yang mengambil nyawa dia, betul tak? Ya, tempat tidur. Tapi orang tak takut. Lagi orang nak tidur lah. Betul lah. Jadi pendek kata, itulah yang dikendaki dengan urusan yang kita kena faham. Jadi kena ada sabar. Sebab tu watawa sabisat, hendaklah berpesan-pesan dengan sabar. Sebab kita nak zahirkan sifat bersyukuran, perlu dengan sabar. Syukur tak akan tertegak kalau tak ada sabar. Nak hadirkan bersyukuran, nak buat benda yang disyukuri oleh Allah, mensyukuri Allah, kita kena sabar. Banyak perkara protokol yang kita kena buat. Betul tak? Ya? Betul. Baik. Begitulah hendak dikendaki di sini. Sambung. Dan makrifah kepada Allah ialah kita merasakan bahawa Allah tu ada. Nombor satu sekali. Makrifah yang paling pertama sekali tuan-tuan, merasakan, bukan tahu. Tahu tak mahu? Tahu tak jadi? Ya. Aku tahulah Tuhan ada. Aku tahulah surga neraka ada. Tapi bila hendak sembahyang, nantilah pelan-pelan aku sembahyanglah. Maknanya dia cuma tahu, dia tak rasa. Kalau dia rasa kewujudan neraka tu, ada ngerinya. Kalau dia rasa rasanya adanya surga itu, ada rindunya. Betul tak? Pasal tak rasa, bila tak rasa macam mana nak takut? Ya, dia kena rasa bahawa kewujudan neraka itu, kena rasa kewujudan. Ya, sehingga ada Umar bin Khattab, bila Rasulullah baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka, jatuh pingsan. Tengah duduk semayang dia jatuh pingsan. Umar bin Khattab, masya-Allah. Ya. Ya. Ali bin Talib, ya, sampai kepada ayat-ayat, bunyi ayat-ayat neraka saja dia diketak lagu demam korang. Nampak tak? Ya, sehingga dia akan tenang, baru akan hilang. Itu dia. Ya. Seorang ulama Al-Asim ni, ulama kita panggil ulama pekak lah. Dia bukan pekak, dia buat pekak, kena pekak terus. Dia kena action pekak bila-bila. Dia tak pekak. Saya cerita ada perempuan mai tanya dia kan,
Tuan-tuan perempuan dia tanya hukum, perempuan tu telah kentut. Kentut tu bunyi kuat sikit lah, tak boleh tahan kan. Duk tanya dia sembang, duk tanya hukum-hukum. Tok Syekh abang tak lagu ni hukum lagu ni. Dia dengar, dia memang dia orang dengar, telinga okey. Ya. Perempuan tu sudah tak boleh kontrol kentut. Dia dengar dia kentut tu. Perempuan tu malu lah. Allah, Tok Syekh dengar kentut aku. Nampak tak? Perempuan tu tanya dia sengap, dia tak jawab. Dia tak jawab. Perempuan tu tanya lagi 2 kali, tak jawab. Betul perempuan tu pergi dekat-dekat dia, Tok Syekh dengar tak? Aku tak dengar, dia kata. Perempuan tu tak dengar, aku kentut dia tak dengar. Nampak? Tengok nak jaga maruah perempuan tu. Betul tak? Kita apa ni kentut-kentut. Kita awal-awal kan, malu perempuan tu tak? Perempuan tu tak, mula segan lah. Habislah Tok Syekh dah dengar kentut aku ni, malu kan. Tanya tak jawab, tanya tak jawab, tanya tak jawab. Habis pergi kat telinga dekat. Tok Syekh dengar tak apa saya tanya? Aku tak dengar. Hang cakap kuat sikit. Nampak? Dengar. Nampak? Mak nak kata yang aku kentut tadi, Tok Syekh tak dengar. Selamatlah aku, nampak? Itu dia. Lekat terus nama dia. Nampak tak? Asim. Orang Pekak. Tok Syekh mana? Tok Syekh Asim, Tok Syekh Pekak. Sampai mati dia kena buat Pekak. Nampak? Dia kena berlakon Pekak. Kecuali pada orang tertentu lah. Ini sedikit riwayat nak jaga maruah orang tu punya penting. Jadi makanya dia ketika Rasulullah baca, ketika sahabat dia tak sampai Rasulullah, ketika sahabat baca dia dengar seorang sahabat baca Quran tentang syurga, mulut dia kecap-kecap. Mulut dia kecap. Macam kita dengar orang cerita pasal makan kan, mesti mulut kita kecap kan. Betul tak? Cerita pasal restoran mana ke, kedai makan mana ke, sedap makan yang ni ke sedap, automatik mulut kita akan kecap. Betul tak? Sebab kita rasa dah, kita dah pernah rasa makanan tu semua. Betul tak? Ya, betul tak? Kalau cerita pasal benda najis takkan kita kecam. Cerita pasal najis kan tak kecam. Nampak tak? Betul tak? Tapi cerita pasal makan, hang tak pernah rasa ke kedai ni makan lagu ni, makan lagu ni. Kita dah biasa makan makanan tu. Mulut kita automatik akan kecam. Itu artinya ada rasa, ada feeling rasa. Ya, nak kata rasa tu macam mana? Jadi makanya sahabat tadi Asim tadi, bila dia nak sahabat imam baca surah-surah yang berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan makanan, dengan minuman dalam syurga ni, mulut dia kecam. Tak boleh kontrol. Nampak? Itu rasa. Boleh faham Benda yang belum nampak di akhirat, belum sampai di akhirat, dia sudah dapat rasai awal. Macam itulah kita kena kira Allah, makrifat kepada Allah ialah kita merasakan bahawa Allah itu ada. Wujud Allah paling penting sekali. Kewujudan Allah paling penting Di mana saja kita berada, Allah ada. Artinya wujud Allah dalam diri kita. Allah melihat hal keadaan kita, pasti confirm. Dan pula perasaan kita, yang bercampur dengan akidah yang mendalam bahawa tidak ada yang berbuat dan berkuasa selain hanya Allah. Tetap kita akan nampak pergerakan semua daripada Allah. Di mana saja kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana juga kamu berada, Allah bersama dengan kamu. Allah selalu beserta dengan kita. Segala perbuatan tindak tanduk kita dilihat oleh Allah. Apa saja yang kita kerjakan adalah Allah yang menciptakannya. Komplit. Boleh? Ni rangkap ni kita baca paragraf ni tuan-tuan. Itu yang kita tadi kita kena ada. Kitab ni kena ada lah. Kita nak mengaji kena ada kitab ni, bab ni kan. Bukan pakai dengar saja tak jadi. Tak jadi, tak boleh. Itu bukan mengaji. Kita kena ada kitab untuk merujuk, untuk menghafal, untuk melihat balik. Tadi ustaz kata apa? Buka tengok ruang. Kita baca banyak-banyak kali benda ni. Dia akan terasa lah kan. Itu paling penting. Makrifah kepada Allah, kita merasa bahawa Allah tu ada. Nombor satu, di mana saja kita berada. Nombor satu. Yang kedua, Allah melihat hal keadaan kita. Sentiasa Allah melihat. Kita rasa Tuhan sedang awasi kita. Dan pula perasaan kita bercampur dengan akidah yang mendalam. Tidak ada yang berbuat melainkan kuasa saling kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja kita berada, Allah selalu beserta dengan kita. Segala perbuatan tindak tanduk kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita kerjakan adalah Allah yang menciptakannya. Boleh lah. Kalau ada yang ni tuan-tuan, barulah kita punya makrifah tu dipanggil merasai kewujudan Allah. Boleh tak? Rasa inilah yang memberi kesan, yang boleh bentuk corak hidup kita, yang boleh melangkangkan pergerakan kita, yang boleh menunjukkan hala tuju yang sebenar. Nampak tak?
Tapi kalau tidak ada rasa ni, dengan kena orang rasa 5 kilometer pun dia boleh pergi tunggu bah nak pergi makan. Dia saya dah cerita dulu kan, 5 kilometer 1 minggu mesti 3-4 kali tunggu bah nak pergi makan nasi kandar. Pasal ada rasa. Nampak tak? Dia dah nampak tak bakat dia? Ya. Ini cerita betul ya, pasal saya tengah jumpa dia. Nak pergi mana? Dia tengah pagi-pagi lepas sembahyang subuh, kami sembahyang sekali. Sembahyang sekali subuh. Saya pun ada urusan nak turun pergi belah balik pulau. Dia pun duduk tunggu bah. Mana pergi ni? Tunggu bah. Dia habaq betul orang tulus, ikhlas nak pergi makan nasi kandar. Jauh ni. Rasa tu Ustaz. Ustaz mau rasa. Dia kata saya, Ustaz mau rasa tak? Nampak tak? InsyaAllah satu hari saya rasa. Nampak tak? Dia pun biasa main kuliah subuh kita masa arwah Datuk Hashim Ismail Hashim dulu. Arwah Datuk Ismail Hashim dia biasa main, dia dah arwah sekarang. Simpan itulah. Saya pun muak dia lah, bawa dia pergi hantar. Ya, so, orang ibadat, orang sembahyang kita bawa dapat pahala. Nampak tak? Dia nak pergi makan bukan nak pergi buat maksiat. Ya, kita tak boleh bagi makan kat dia, tolong dia bawa pergi tempat boleh makan. Boleh tak? Nampak tak? Islam menggalakkan kita bagi makan orang. Nabi katakan, afshu salam. Yang kedua, ya, bagi makan ke orang. Nampak tak? Ya, Nabi suruh buat 2 perkara ni lah yang orang tak buat. Bila kita tak boleh makan ke orang, kita kena tunjuk tempat. Tak erti ya, aku makan nak belanja hang tak boleh, tapi aku tunjuk tempat ada yang boleh pergi makan. Jadi dapat pahala tu. Dapat pahala. Nampak? Pasal dia kait dengan makan. Aku boleh bawa hang pergi, tapi aku tak boleh pergi, aku dah kerja. Bawa dia lepas tempat makan. Dapat pahala juga. Ya, sebab dia relate dengan makan. Sebab tu Nabi sebut tadi. Contohlah kita kata, baik, itulah kita nak abad rasa tadi ni. Yang kedua, apabila akidah dan perasaan kita telah mendalam sedemikian rupa, maka waktu itu kadang-kadang amal kita mungkin berkurung daripada amal-amal yang telah begitu banyak kita kerjakan. Tujuan daripada amal ibadah agar kita dapat hampir kepada Allah, sedang terbuka jalan seperti yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, adalah bukti yang nyata bahawa kita sudah mulai dekat kepadanya dan kita akan menjadi sebahagian hamba-hamba yang dikasihi olehnya. Nampak tak? Ya, itu dia lah. Apabila akidah dan perasaan kita telah mendalam demikian, ini yang kita panggil apa tadi? Yang kita sebut tadi ini dia panggil muraqabah. Ni bahagian kita baca di atas ni, makrifat kepada Allah, kita merasa wujud Allah, ya. Dan kita merasai Allah bersama dengan kita di mana-mana, melihat kita berkuasaan yang berlaku di atas diri kita, semuanya itu dalam konteks tauhid, hikmah, tasawuf. Dia kata apa? Itu adalah muraqabah. Kita kena 3 tuan-tuan, 3 dalam kehidupan seorang mukmin, seorang hamba Allah yang dah confirm, tahu dah sedang dia nak mati, akan mati bila-bila masa boleh mati. Nampak tak? Bila-bila masa boleh mati, yang tu yang penting tu. Tak apa aku tak mati lagi, yang tu tak boleh. Anytime kita boleh mati bila-bila masa. 3 perkara. Kehidupan kita ni melalui 3 akabah. Ada kata ada 7, tak apalah 7 tu kita buat sebelah lah. Ada kita mengaji dia, kita kena pergi sampai tingkatan 7. Ya, tak, yang tu boleh cerita ajalah. Orang tu boleh cerita saja. Dia sendiri tak boleh buat pegang tu. Kita ambil 3 cukup. 3 ni dia akan lonjak terus. Nampak tak? Macam member lah. Asal member tu 3 anak tangga. Nampak tak? Sebab tu Nabi, sahabat buatkan Nabi member asalnya 3 anak tangga. Di mana-mana member khutbah dia mesti 3 anak tangga. Nafsu kita pun 3 nafsu kita kena sebarang dulu, kita kena jelajah semua, kita kena langkahi dulu baru dapat nafsu yang sejati. Ya, mula daripada amarah, lawamah, mulhimah atau mulhamah, baru naik mutmainnah. Nampak? 3. Yang keempat mutmainnah. Mutmainnah baru sempurna. Macam tu juga anak tangga, pijak 3 anak tangga baru naik baca mimbar, baca khutbah. Baca khutbah hantar mimbar. Macam tu juga kita punya tauhid kepada Allah, nak sampai kepada Allah, pertama sekali musyahadah, syuhud, menyaksikan dengan hati. Dapat melihat dengan wajah hati, berhadapan dengan Allah dengan wajah hati. Kita sebut pagi petang siang malam kan, inni wajjahtu wajhiya lil
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Ini tak baca tak apalah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini maknanya wajah kita itu kita sudah faham, syuhud, menyaksikan kewujudan Allah, kebesaran Allah. Kalau yang tu tak ada, sembahyang tu tak sah. Nampak? Yang kata tadi ini syuhud tak ada, tak kenal Tuhan, tak tahu Tuhan, sujud apa? Kita sujud kat siapa? Nampak tak ayat? Itu paling penting. Kita nak sujud ma'bud, yang kita sujud la ma'buda illallah, tidak ada sembah melainkan Allah. Allah tu kita kena kenal dah dulu, kena tahulah keadaan yang kata tadi mengenal Allah. Apakah Allah tu bertempat? Apakah Allah tu ada awal? Apakah Allah tu ada akhirat? Apakah Allah sama dengan kita? Apakah Allah tu perlu bantuan sokongan macam kita? Apakah Allah tu bersyarikah? Ini kena tahu dulu. Sebab tu ada sifat ma'ni tu, qidam baqa muqalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ada sifat tu dulu, baru kita akan dapat mengenal Tuhan. Bukti dia langit bumi, datang sifat kudrah, iradan, ilmu, hayat, sama. Nampak tak? Cantik sifat 20 tu. Ulama yang susun tu memang seorang yang alim sungguh. Imam Bawrasan Syari cukup hebat, alim sungguh-sungguh, ya. Tidak ada tandingan bandingan yang boleh cari sampai hari ini, tak jumpa, ya. Lepas tu punya tinggi kekuatan iman, dan Allah bagi ilham, dia boleh susun begitu rapi, ya, dengan keperluan-keperluan akidah yang kita hajati. Cantik sekali. Maka dia kata tadi ini yang diambil kira sebagai yang kedua. Pertama sekali musyahadah. Kalau syuhud, sudah saksikan kewujudan Allah, saksikan keawalan Allah tidak ada awalan, akhiran Allah tidak ada akhiran, persamaan tidak ada persamaan, ya, di mana Allah berdiri sendiri, tidak perlu kepada sokongan syarikah, maka kita pegang pada Allah wahdaniyah. Itu artinya sebagai musyahadah. Musyahadah itu kena ada dulu, sampai kepada had kita sudah mampu membentuk peribadi kita, meletakkan satu persada kepada iman kita, yakni tauhidul wujud, mengasah kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Paling penting. Itu kita panggil makam musyahadah, nama dia. Musyahadah. Sebelum musyahadah, kita kena berjuang dulu, mujahadah, kena berjuang. Banyak benda yang penghalang kita untuk mengenal Allah. Banyak perkara yang jadi halangan untuk mengenal Allah, antaranya nafsu, syahwat, hawa. Tiga-tiga ini adalah tempat iblis bertapak, iblis memasukinya, iblis menggunakannya. Tiga yang ada kat kita, ya. Allah buat tiga perkara tu, iblis dia akan guna tiga perkara inilah untuk menguasai jiwa dan hati nurani kita. Faham? Nafsu pintu dia. Nampak? Hawa dia memperkakas, syahwat dia mematlamat. Nampak tak? Iblis. Nafsu pintu dia. Aku nak masuk dalam diri manusia ni, aku nak goda, aku nak perdayakan dia kena cari pintu dulu. Pintu dalam dirinya adalah nafsu. Ya, itu dia. Perkakah dia ada perkakah dia ikut perkakah mana yang kita minat, apa bidang kita minat. Dunia secara umumnya dia guna hawa. Tak gitu, kalau tak ada api tak masak. Nak masak kena guna api kan. Api itu alat dia lah, baru boleh masak. Nampak tak? Jadi hawa tu umpama api, sebab dia panas. Sebab tu badan kita kena panas. Bukan pasal kita mamalia. Kita ni kumpulan mamalia, ada darah panas. Nampak? Yang panas tu bukan pasal darah tu panas, sebab ada hawa. Nampak tak? Hawa tu kita tak nampak. Pasal tu darah kita jadi panas. Sebab kenapa panas? Yang masuk tu api. Siapa api? Iblis kan? Faham tak? Masya Allah. Aku tak nampak. Itu kacau. Kemudian yang ketiga, syahwat. Syahwat dia memang terlamat lah. Maqasid dia syahwat lah. Untuk keperluan dunia, syahwat dia, nak kesedapan, nak hiburan, nak bagai-bagai lah, termasuk dengan urusan-urusan keduniaan yang melampau-lampau, ya. Sampai melakukan kemungkaran, fahsya. Ini semua masuk dalam urusan syahwat. Baca tengok ayat syahwat tu, apa yang sebut, ya. Allah jadikan syahwat manusia kepada perempuan nombor satu, wanita pun ada syahwat juga, tapi syahwat dia tidak seperti mana kita lah, ya. Syahwat dia hanya dicurah kepada seorang. Pertama, syahwat tu orang perempuan ni dia curah kepada suami dia. Itu, ya.
jaranglah perempuan sama perempuan. Lesbian tu jarang, tak sampai. Kalau lesbian pun dia penyakit dia, boleh rawat lagi. Itu orang perempuan. Orang yang kena penyakit homoseks, yang tu payah nak rawat. Laki-laki payah rawat. Kalau kena homoseks sampai kena mati duk homoseks lagi. Nampak tak? Daripada muda sampai ke tua duk homoseks lagi, sama-sama laki-laki. Itu penyakit tu payah nak buang. Tapi kalau orang perempuan lesbian syahwatnya boleh rawat. Ada jalan rawat lagi. Nampak tak? Dia boleh tarik balik. Sebab hakikat syahwat dia pertama kepada suami dia. Tidak. Kedua kepada anak-anak. Bila dua-dua ni dah tak perlu. Sebab tu Tuhan ambil balik. Nampak tak? Walaupun syahwat dia banyak 9. Sebab syahwat dia semua syahwat dunia. Sebab tu dia 9. Kita syahwat 1 sampai akhirat. Nampak tak? Ya. Kita kena lazat. Sembahyang kena lazat. Makan pun lazat, sembahyang pun lazat. Tapi tak boleh lazat dua-dua. Dia tak? Tak boleh akan jadi lazat dua-dua. Sebab satu je syahwat. Dia pilih. Itu kita ada satu. Laki-laki ni ada satu je. Sebab tu dia tak boleh dapat dua-dua. Dia nak makan pun lazat, sembahyang pun lazat. Tak jadi. Kalau dia sembahyang lazat, makanan dia akan tinggal kelazatan. Kuranglah makan, nampak tak? Cantik tak? Banyaklah puasa dia. Ini artinya, ya. Sama juga kalau orang puasa, ya. Dia lazat berpuasa, seronok suka berpuasa. Satu entertainment bagi dia berpuasa dengan perut kosong sehari semalam, nampak? Orang ni tidak akan tinggal kelazatan makan. Hang offer dia makan macam mana sekalipun, dia akan tinggal, ya. Itu kenyataan yang boleh kita ambil sebagai satu syahwat kepada lelaki. Ini sebab dia kenapa syahwat lelaki itu satu. Jadi makanya diambil sebagai yang pertama sekali kita kena mujahadah, kita kena berjihad dengan nafsu kita, dengan apa semua. Kedua baru musyahadah. Yang ketiga muraqabah. Jadi kita ambil yang 3 muraqabah ni. Tadi saya kata 3 kan, dia mula daripada musyahadah. Nak dapat musyahadah kena mujahadah lah. Mujahadah tak masuk. Nah, kita kata musyahadah, dia kena mujahadah, berjihad, ya. Jadi berjihad ni sisi umum lah. Nak dapat semua kena jihad. Jadi dia mula tingkatan makam yang pertama sekali musyahadah, makam yang kedua muraqabah, makam yang ketiga, ya, yang ketiga ni makam mukasyafah. Terbuka pintu akhirat, terbuka pintu syurga, terang-terang. Segala nikmat akhirat tu Tuhan bagi dia rasa dulu. Nampak tak? Ya. Tu. Jadi makanya apa yang boleh kita ambil kira, makam tu kita nak 3 tadi. Pertama makam musyahadah, kedua makam muraqabah, yang ketiga makam mukasyafah. Ni adalah yang kita baca sekarang ni nak tempah makam musyahadah, muraqabah. Musyahadah kita dah ada. Kita dah mengaji sifat 20, kita dah mengaji huraian sifat, kita sudah lihat urusan tauhid, dah kita kenal tauhid rububiyah, dah kita kenal tauhid uluhiyah. Kita akan insya-Allah akan sampai kepada makam musyahadah. Kita akan rasai nikmat musyahadah dulu, dan kita banyak tambah pula dengan banyak berzikir. Ini akan membukakan pintu kepada makam muraqabah. Jadi muraqabah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia mestilah banyak berzikir. Banyak berzikir. Ya, usahakan sehari-hari dengan berzikir kepada Allah. Confirmlah, kerana kita akan kembali kepada Allah dengan yang kita sebut malu tadi kan. Malu ni apa? Akhir yang malu ni apa? Ingat mati, betul? Orang yang ada malu kepada Allah ni ingat mati. Kalau tak ingat mati itu bukan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil nombor 2, kita baca dulu yang kedua ni bagi faham. Apabila akidah dan perasaan kita telah mendalam sedemikian rupa, maka waktu itu kadang-kadang amal kita mungkin berkurang daripada amal-amal yang telah begitu banyak kita kerjakan. Tujuan daripada amal ibadah agar kita dapat hampir kepada Allah. Sedang terbuka jalan seperti yang telah dianugerahkan Allah kepada kita adalah bukti yang nyata bahawa kita sudah mulai dekat kepadanya, dan kita akan menjadi sebahagian hamba-hamba yang dikasihi olehnya. Kemungkinan juga terjadi sedikit amal ibadah yang kita kerjakan disebabkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Tetapi apabila makrifah kita kepada Allah sudah begitu mendalam, maka kita mengetahui dengan rasa yakin bahawa sakit itu lebih baik daripada sihat. Nampak tak? Kerana kita dalam sakit boleh meningkat hal keadaan kita untuk lebih dekat kepada Allah daripada sihat di mana kita jauh daripadanya.
Betul tak? Jadi sekarang kita melihat beginilah, ya, macam orang makan ubat lah. Orang kalau makan ubat ni dia sakit, ya, macam sejuruh kita kena, kita ambil apa, kita ambil apa nama, baru ni kan dalam apa ni, kita mengambil apa nama tadi ni, langkahan-langkahan untuk mengatasi penyakit-penyakit kita lah, ya. Orang nak pergi Mekah suntik apa? Meningitis. Bila suntik meningitis, patutnya dia lawan kuman lah. Dia ada satu persediaan untuk jaga dalam badan kita, ya, satu kekuatan untuk mengatasi penyakit, betul tak? Tapi kita akan sakit. Bila lepas meningitis tu, kalau memberi manfaat kepada kita, tuan-tuan, maafkan. Kalau meningitis tu memang dia bertindak kepada kita, kita akan demam. Demam sehari 2 hari akan demam. Demam ni kerana dia nak lawan kuman yang baik sedang menyerang kuman-kuman yang jahat. Maknanya kata fungsi peperangan antara kuman-kuman ini berjalan dengan baik dalam badan kita. Ini beri kesan kita akan jadi demam lah. Orang mengurut, ya kan? Lepas-lepas mengurut demam, ya, itu dia. Lepas-lepas mengurut demam. Bila kita dapat betulkan urat saraf dia sebagainya, maka dia akan berjalan, perkisaran darah berjalan dengan baik, jadi panas, jadi demam. Nampak? Jadi demam tu bukan penyakit. Demam tu sebenarnya sebagai suatu kesembuhan. Nampak tak? Langkah-langkah kesembuhan untuk baik. Nampak tak? Sebab tu kita lihat orang tua-tua lah, bila sakit teruk, elok-elok berhenti sakit mati. Banyak kan gitu? Banyak, ya, sakit lama tak sekonyong-konyong sihat. Sihat elok, boleh makan lalu apa semua, duduk 1-2 hari mati, kembali sihat. Masa dia sakit tu sebenarnya, sakit tu Tuhan nak lakukan suatu peperangan dalam diri dia, ya, antara kuman-kuman tadi ini nak berperang dalam diri dia, maka dia akan menghadapi satu keadaan yang kita sebut sakit. Sebab itu kita sakit ni adalah merupakan suatu rahmat. Kalau kita sudah mengenal Allah SWT dengan pengenalan yang sepenuhnya, maka kita akan merasailah, ya, bahwasanya segala amal kita buat tadi ini tak banyak mana. Sebab kenapa tak banyak? Kerana yang berbuat tu bukan kita. Yang berbuat bukan kita, yang berbuat tu Allah. Nampak? Bila dah berbuat tu Allah, kita tak nampak yang kita begitu sibuk atau begitu banyak ibadah. Maka itu kata Aisyah, apabila satu orang tu dia sangka dia baik, sebenarnya dia tidak baik. Apabila sampai ketika saat dia merasa dia tidak baik, ketika itu dia sudah mula masuk dalam era baik. Nampak? Faham, Aisyah kata. Orang tanya kat dia, ya Ummul Mukminin, siapakah manusia yang paling baik? Orang yang baik ni, orang yang merasa dirinya dia baik, pada hakikat dia tidak baik. Nampak tak? Orang yang merasa dirinya sihat, sebenarnya dia sakit. Dia tak faham kenapa dia sakit. Kerana dalam badan dia, ya, bakteria ini kesihatan lah. Bakteria ini bertindak dengan kuat, dengan kukuh, dengan sempurna menyerang bakteria-bakteria yang jahat. Maka peperangan yang berjalan dalam diri dia tadi ini mengakibatkan dia sihat. Jadi sihat sebenarnya dia sedang sakit. Faham? Dia kena baca dulu tu. Jangan kita baca kata bila kita sihat tu tak ada apa. Tak. Sebenarnya kita sedang sakit, tapi sakit ini membawa kebaikan. Macam itulah juga dalam ibadat kita buat dengan Allah SWT. Pada mula kita tak kenal Tuhan, jahil lah. Apabila kita sudah kenal Allah, kita sudah nampak dirinya kita lemah. Macam orang nak belayar lah, duduk main tepi-tepi, dia kata itulah laut. Dia tak pergi tengah lagi, cuba dia pergi tengah, baru dia kenal itu laut. Lagi jauh dia pergi, lagi dalam. Lagi jauh dia pergi, lagi dalam. Kian dalam akan bertambah lebih cabar. Bila sudah dia dapat mengatasi kecabaran, yang tepi pantai itu ringan, tak ada apa. Dia tak? Yang tepi pantai itu ringan, tak ada masalah. Tapi kalau orang tak pergi ke tengah laut, duduk di hujung tepi pantai, tengah laut tu bahaya. Tapi di tengah laut tu lah banyak maknikam, banyak mutiara, banyak harta, banyak khazanah. Ini yang kita nak fikir, tuan-tuan, yang kata musannif, yang kita kena faham. Oleh sebab itu, meskipun sedikit amal kita yang kita kerjakan, tetapi hati kita terus mendekat kepada Allah, sehingga terbukalah ma'rifah kita kepada zatnya dan sifat-sifatnya, dan kita melihat alam makhluk dunia ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada
minggu depan kita sambung, iaitu pada muka surat 43 ceraian 3 ya. Bab ni cukup penting tuan-tuan, kita telah masuk kepada perkara yang maha penting dan kita akan sambung dan terus sambung dengan istiqamah ya, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.